Assalamualaikum dan salam sejahtera kepada Prof dan rakan-rakan. Di sini saya ingin berkongsi berkaitan dengan tugasan individu. Terlebih dahulu saya ingin memperkenalkan saya Syamimi binti Abdul Rahman. Okey, tajuk tugasan saya adalah perancangan kelestarian sekolah warisan Malaysia dan kemampanan institusi pengajian tinggi Kanada. Dua artikel yang dipilih adalah Strategic Planning for Sustainability in Canadian Higher Education. Satu lagi adalah Strategic Planning of Sustainable Maintenance in Heritage School Buildings, Malaysia Perspective. Okey, kita tengok abstrak. Pengaturan semula dan pemulihan adalah sebahagian daripada pendekatan pemeliharaan dalam garis panduan pemeliharaan bangunan warisan 2016 di Malaysia. Strategi penyelenggaraan jangka panjang ini adalah perlu untuk mengekalkan keadaan bangunan tu sentiasa terjaga. Kajian ini melibatkan data sekunder daripada tinjauan literature intensif bersama-sama dengan kajian perbandingan daripada ulasan artikel dan analisis konteks. Selain itu, kajian analisis SWOT digunakan dalam pengubahsuaian dan pemulihan bangunan sekolah warisan. Dapatan kajian menumpukan kepada pembangunan rangka kerja perancangan strategik dan penyelenggaraan bangunan sekolah warisan di Malaysia. Selain itu, analisis kandungan plan strategi IPT adalah diambil untuk menentukan sejauh mana kemampanan dimasukkan sebagai keutamaan dasar yang merentasi 5 domen iaitu tadbir urus, pendidikan, operasi kampus, penyelidikan dan jangkauan masyarakat. Kajian yang dibuat telah menemui 41 plan strategik dengan beberapa perbincangan tentang kemampanan dan mengenal pasti 3 jenis tindak balas. Okay, pengenalan. Pihak berkuasa perancangan Malaysia telah mewartakan bangunan warisan berdasarkan kepentingannya dari segi seni bina, estetika, sejarah dan budaya kerana ia mungkin mencerminkan budaya dan sejarah masyarakat tempatan. Seterusnya, bangunan warisan menurut Hong Kong Heritage 2018 adalah cerminan identiti budaya dan penggantian yang menimbulkan rasa kagum kerana kepentingan intelek dan estetiknya dan adalah penting untuk mengekalkan aset negara. Jawatan Kuasa Kecil Pemeliharaan Bersejarah 2019 dan Buku Panduan Pemeliharaan Bangunan Warisan 2013, kedua-dua menekankan kepentingan untuk memelihara bangunan warisan untuk mengekalkan estetika sejarah, nilai ekologi dan nilai budaya negara. Robiah 2016 menyatakan Malaysia telah mengeluarkan beberapa akta untuk melindungi bangunan warisan yang merupakan aset yang tidak ternilai. Akta Warisan Kebangsaan 2005 iaitu Akta 645 yang menggantikan Akta 168 yang mengawal undang-undang dan peraturan di peringkat persekutuan dan negeri. Ia berfungsi sebagai bukti yang boleh dipercayai mengenai langkah komprehensif untuk pemeliharaan bangunan. Okey, seterusnya garis panduan tersebut menyebut sebanyak 9 pendekatan untuk memelihara bangunan bersejarah yang merangkumi pengubahsuaian dan pemulihan yang boleh digunapakai di Malaysia. Jabatan Warisan Negara 2016. Menurut Anosha dan Widya Priya 2019, pemulihan struktur bangunan warisan ialah proses menambah baik atau mengubah suai bangunan untuk menampung perubahan dalam kemudahan, matlamat reka bentuk atau keperluan peraturan.
Berdasarkan latar belakang dan isu, kajian ini bertujuan untuk membangunkan plan strategik penyelenggaraan lestari bangunan sekolah warisan di Malaysia. Okey, seterusnya, masalah sosial dan alam sekitar seperti perubahan iklim, kemiskinan, makanan dan air menuntut inovasi dalam dasar dan amalan pendidikan kelestarian. IPT telah digesa untuk memangkin perubahan seperti ini selama 40 tahun, namun jurang kekal antara dasar dan amalan. Penyelidikan boleh membantu menangani jurang ini. Menggalakkan accountability IPT terhadap komitmen kelestarian yang telah mereka letakkan ke hadapan dalam menandatangani pengisytiharan kemampanan. Plan strategik membantu IPT membanyak,kan dan penyelidikan. Walau bagaimanapun, beberapa pengecualian bidang kelestarian dalam pendidikan tinggi lambat untuk menangani hubungan antara perancangan strategik dan kemampanan dalam pendidikan tinggi. Ciri-ciri tindak balas kemampanan dalam pelan strategi institusi untuk menganalisis sejauh mana boleh mewakili komitmen terhadap keseluruhan institusi dalam perubahan merentasi 5 domen kemampanan. Antara domennya adalah tadbir urus, pendidikan, operasi kampus, penyelidikan dan jangkauan komuniti. Pendekatan holistik juga merupakan paradigma baru kelestarian dalam pendidikan tinggi yang mengintegrasikan pelbagai perspektif disiplin seperti Sterling 2013, visi pendidikan kelestarian dan rangka kerja pendidikan lestari Jabarin 2012. Okey, seterusnya kita lihat teori dan model. Model pembangunan development menurut Besson dan Francis 1999. Ramai penyelidik memberikan definisi model pembangunan ni adalah pembaikan berterusan sebagai single loop ataupun penyesuaian pembelajaran, iaitu asas belajar untuk melaksanakan tingkah laku bagi menyatakan yang lebih baik. Seterusnya, memperkenalkan sasaran baru dan melanjutkan pelbagai tingkah laku yang memerlukan perangkaan bagi semula masalah. Seterusnya, Engineer Ali dan Muhammad Aminul Islam 2013 menjelaskan bahawa pembangunan pembaikan berterusan melibatkan aktiviti pelaksanaan pemantauan untuk menyokong pembaikan berterusan melalui pembangunan proses pemantauan untuk menjadikannya lebih berkesan. Pendekatan tersebut adalah penting untuk menyeragamkan fungsi proses menggunakan peralatan peningkatan yang berbeza bagi mendapat petunjuk prestasi dan mengumpul maklumat melalui penanda arasan dan penilaian kendiri. Seterusnya, untuk melihat hubungan antara kompleks ini, Sterling telah menggunakan teori hubungan dan sistem untuk membuat hipotesis peringkat pembangunan ke arah universiti yang mapan. Okey, terdapat beberapa kajian literatur. Yang pertama adalah bangunan warisan Malaysia adalah cerminan kemahiran pertukangan, kekayaan budaya dan teknologi bangunan dalam masyarakat berbilang kaum dari dahulu hingga kini. Tambahan pula, yang lama bangunan bersejarah boleh ditakrifkan jika berusia 100 hingga 200 tahun. Ahmad 1997, Fielden 2007. Seterusnya, Nazrin et al. 2015 menyebut bahawa pengubahsuaian dan pemulihan boleh disiapkan dalam tempoh yang singkat dan kombinasi ideanya boleh memberikan penyelesaian yang lebih baik untuk mengekalkan penggunaan tenaga sambil menghasilkan tenaga boleh diperbaharui. Pendekatan ini bukan sahaja mengekalkan keaslian sejarah tetapi juga memenuhi keperluan moden penghuni.
Khususnya di Campos dan Simon 2019 mendakwa bahawa penyelenggaraan yang tidak perlu boleh dikurangkan. Beberapa faktor mesti dipertimbangkan untuk bangunan sekolah warisan kerana terdapat kes di mana keseluruhan fasa bangunan telah rosak akibat daripada kebakaran. Zainal Abidin dan Maizan 2009 mengakui bahawa beberapa sistem teknologi seperti perlindungan kebakaran perlu apabila bangunan warisan semakin tua. Seterusnya di Campos dan Simon 2019 juga mendakwa bahawa penyelenggaraan yang tidak perlu boleh dikurangkan. Penyelenggaraan mampan melibatkan mengurangkan penyelenggaraan yang tidak perlu sambil mengekalkan prestasi bangunan warisan berserta dengan keadaan asal bangunan tersebut. Seterusnya, dapatan kajian. Dapatan kajian menumpukan kepada pembangunan rangka kerja perancangan strategik dan penyelenggaraan bangunan sekolah warisan di Malaysia untuk mencapai penyelenggaraan yang lestari. Hasil analisis SWOT akan membincangkan berkaitan dengan keburukan pengubahsuaian dan pemulihan untuk bangunan ini. Kajian juga merupakan alternatif untuk penjimatan kos yang belum disiasat secara meluas dalam kajian lepas. Kami mendapati 41 plan strategik IPT dengan beberapa perbincangan tentang kemampanan dan 9 rancangan mempamerkan tindak balas sifat iaitu tiada perbincangan tentang kemampanan. Seterusnya, daripada 41 rancangan yang menangani kemampanan, dalam beberapa kapasiti 20 rancangan mencadangkan jenis tindak balas yang akomodatif, 8 rancangan tindak balas reformasi dan 13 merancang tindak balas yang progresif. Tidak dapat menemui sebarang rancangan yang mempamerkan tindak balas transformatif. Kedua-dua majoriti besar respons reformatif 87% dan respon melihat merentasi jenis tindak balas ini. Seterusnya, laporan Birdland terdapat dalam 3 rancangan dan definisi yang menggariskan keperluan untuk tindak balas yang mampan terhadap perubahan iklim. Secara khusus terdapat dalam 2 rancangan iaitu progresif 92% adalah daripada plan strategi universiti, manakala jenis respon akomodatif termasuk gabungan lengkap semua jenis institusi. Lebih separuh iaitu 55% daripada jawapan sifar ditemui dalam plan strategik college. Plan strategik kadangkala membincangkan peranan institusi berhubung dengan kemampanan iaitu sebanyak 26% daripada rancangan. Okey, seterusnya kita lihat perbincangan dapatan kajian. Polisi dan prosedur penyelenggaraan serta kekurangan pemahaman tentang plan pemeliharaan adalah kedua-dua isu yang lebih penting yang dibincangkan antara tahun 2008 hingga 2010 dan 2014 hingga 2016 disebabkan oleh dasar baharu itu ditubuhkan oleh Kerajaan Muhammad Noor et al. 2011. Dalam tempoh ini, dasar ini terus menggilap selama beberapa tahun dan isu-isu tertentu sehingga Jabatan Warisan Negara telah mengeluarkan garis panduan pemeliharaan bangunan warisan 2016 yang betul. Seterusnya, dana penyelenggaraan sekolah warisan mungkin memerlukan sejumlah wang yang besar untuk pekerjaan tertentu ataupun prosedur yang tidak diingini. Oleh itu, penyelidik mencadangkan amalan terbaik penyelenggaraan lestari untuk mengurangkan kos yang tidak diperlukan. Seterusnya, Syamila et al. 2019 menyatakan bahawa pakar yang akan menjalankan pemeriksaan bangunan adalah lebih mahal untuk diambil untuk pasukan pengurus sekolah bersejarah yang tidak diwartakan berbanding sekolah warisan yang diwartakan kerana penyelenggaraan bangunan warisan berbeza daripada penyelenggaraan rutin harian kerana ia memerlukan tahap pengetahuan yang tinggi. Khususnya perkara dapatan yang dibincangkan juga adalah
Umi Kaltum et al. 2016. Isu terakhir yang disebut antara 2011 dan 2019 ialah kurangnya kesedaran mengenai pemeliharaan dan penyelenggaraan sekolah warisan seperti yang ditunjukkan dalam Carta 1. Berbeza dengan isu-isu lain, isu kesedaran bermula dengan penubuhan dasar penyelenggaraan warisan. Menurut Nik Farhanah Embong 2012, kajian kebakaran bangunan sekolah warisan pada 2009 telah menimbulkan kesedaran masyarakat tentang pentingnya penyelenggaraan dan pemeliharaan sekolah warisan. Topik ini sering dibincangkan oleh penyelidik terdahulu kerana pembangunan pembinaan baru di Malaysia yang bermula semasa rancangan Malaysia ke-11. Seterusnya, kita lihat perbincangan kajian dapatan artikel 2. Perbincangan mendalam tentang matlamat kemampanan dan dasar khusus kemampanan. Kami mendapati terdapat 6 respons akomodatif yang merakumi hanya rujukan ringkas kepada kemampanan dalam satu atau dua domen sahaja. Perbincangan ini biasanya merupakan kenyataan mengenai komitmen umum terhadap kemampanan dan kekurangan butiran tentang cara komitmen ini diterjemahkan dari segi hala tuju, strategik, matlamat dan tindakan dasar tertentu. Seterusnya, iaitu berkaitan dengan mengkaji hubungan antara strategik dengan tindak balas, reformasi dan kandungan dasar khusus kemampanan institusi. Bagi institusi yang mempunyai perbincangan holistik tetapi sepintas lalu tentang kemampanan dalam plan strategik, dasar kemampanan merupakan cenderung menawarkan perbincangan yang lebih terperinci. Walau bagaimanapun, jika dilihat variasi kedua tindak balas reformasi di mana hanya 3 domen kemampanan terlibat dalam plan strategik itu, perancangan strategik dokumen yang kadang-kala menawarkan butiran yang sama atau lebih besar seperti yang boleh didapati dalam kursus kemampanan dasar yang berkaitan dengan domen pendidikan dan penyelidikan. Khususnya George et al. 2017 mengenal pasti penglibatan yang lebih kukuh dengan perancangan strategik untuk kemampanan di kalangan institusi yang lebih besar yang beroperasi di wilayah yang lebih progresif. Penemuan kami menunjukkan bahawa keahlian institusi kepada kemajuan kelestari dalam pendidikan tinggi merupakan faktor penting dalam penglibatan progresif dengan kemampanan di peringkat perancangan strategik. Penyelidikan lanjutan diperlukan untuk menangani ideologi, keahlian institusi dan faktor lain yang boleh mempengaruhi perancangan strategik untuk kemampanan pendidikan tinggi. Seterusnya, isu-isu di Malaysia. Kajian Jagdeep Singh 2012 mendapati bahawa terdapat 5 jenis pembaikan berterusan berdasarkan reka bentuk organisasi termasuk bulatan kawalan kualiti, tumpuan luas semula jadi, pasukan petugas pakar dan individu. Manakala penyelidikan yang dilakukan oleh Jia, Michela dan Nori 1999 merumuskan hasil kajian mereka mengenai firma Malaysia yang melaksanakan program-program penambahbaikan berterusan. Seterusnya, beberapa kajian Alessio Azitero dan Liel 2018 meminta lebih banyak penyelidikan untuk memberikan gambaran yang lebih jelas mengenai idea-idea dan mengintegrasikan ke IPT awam. Oleh itu, makalah ini memberikan beberapa idea konseptual untuk penyelidikan masa depan ke arah kelestarian kerangka kerja di IPT Malaysia. Seterusnya, rancangan Malaysia ke-11 dibangunkan berdasarkan matlamat NEM dan pendidikan adalah salah satu yang diberi penekanan dalam RMK ke-11. IPT Awam Malaysia menyokong dasar ini dengan menyatakan kewajipan untuk menerapkan nilai-nilai kelestarian agar
dapat bersaing. Seterusnya, implikasi. Implikasi dasar. Penyelidikan ini mempunyai implikasi kepada penggubal dasar dan pelaku kemampanan dalam pendidikan tinggi Kanada serta di peringkat global. Pemutusan hubungan antara perancangan strategik dan jenis inisiatif dasar kemampanan yang lain. Dalam 35% institusi dengan tindak balas yang akomodatif menunjukkan keperluan untuk kemampanan yang merentasi pelbagai bidang penggubalan dasar dan mendorong kandungan kemampanan di peringkat institusi tertinggi. Khususnya implikasi amalan, pemeliharaan sambil mengekalkan berdaya maju dari segi ekonomi dan bukannya dirobohkan dan dipulihkan yang memerlukan kos yang lebih tinggi daripada pembinaan struktur baharu. Ia akan menjadikan lebih menjimatkan kos untuk mengguna pakai beberapa teknologi untuk plan penyelenggaraan kerana ini boleh meningkatkan penyelenggaraan strategik. Khususnya implikasi latihan, pemeliharaan sambil mengekalkan berdaya maju dari segi ekonomi dan bukannya diroboh ataupun dan dipulihkan yang memerlukan kos yang tinggi. Daripada membina struktur baru, ia akan menjadi lebih menjimatkan kos untuk mengguna pakai beberapa teknologi untuk plan penyelenggaraan kerana ia boleh meningkatkan penyelenggaraan strategik. Oleh yang demikian, bangunan warisan digalakkan untuk diubah suai bagi menerima pakai idea kelestarian di Malaysia. Seterusnya, kesimpulan. Bangunan sekolah yang disifatkan sebagai suasana yang kondusif untuk pembelajaran. Majoriti bangunan sekolah warisan Malaysia berusia 100 tahun sekaligus menyukarkan penyelenggaraan institusi pendidikan negara. Berdasarkan penyelidikan ini, kami mengetahui tentang usaha Malaysia untuk menerima pakai pendekatan baharu bagi pengubahsuaian dan pemulihan yang masih di peringkat awal dan belum digunakan secara meluas serta beberapa SWOT. Walau bagaimanapun, dengan merujuk kepada dapatan kajian, Jabatan Penyelenggaraan Sekolah boleh membangunkan ataupun mereka bentuk plan penyelenggaraan untuk bangunan sekolah warisan. Kajian ini mengenal pasti beberapa amalan terbaik untuk pengurusan lestari bangunan sekolah bersejarah yang boleh digunakan sebagai garis panduan semasa membangunkan plan strategik, termasuklah plan pemulihan, pendekatan penyelenggaraan terancang, polisi penyelenggaraan yang jelas, keutamaan penyelenggaraan pengurusan maklumat, rancangan pengurusan, perancangan kewangan dan belanjawan, latihan dan kepakaran kaki tangan penyelenggaraan, pemeriksaan berkala serta kesedaran pemulihan. Dengan adanya kajian ini juga dapat melestarikan plan strategik di IPT. Okey, ini adalah rujukan yang dirujuk untuk menghasilkan tugasan ini. Sekian, terima kasih.